Di mana tajuk untuk siri pertama ni Mukadimah Kelahiran Hingga Remaja. Okay. Jadi sebelum tu sama-sama kita betulkan niat agar kita mendapat keberkatan dari ilmu yang akan kita terima insya-Allah pada pagi ini. InsyaAllah harap semua tak mengantuk-ngantuk lah. Yang menunggu-nunggu tadi, harap semua boleh celik mata dan tanpa melengahkan masa lagi, kita serahkan kepada presenter kita, Kak Lulu Akmal. InsyaAllah. Okay, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang dengar jelas InsyaAllah. Okay. So insyaAllah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dapat bertemu lagi pagi ni. First time kot bertemu lagi. Tapi insyaAllah sekadar mukadimah lah. InsyaAllah kita sedang berada dalam satu majlis ilmu. Yang mana Allah kata, dikatakan majlis ilmu ni macam jalan taman syurga kan. So, sebagai mukadimah insyaAllah sekadar nak kongsi sebuah hadis dan sebahagian daripada sebuah hadis dalam hadis yang ke-36 dalam senarai hadis 40 kan. Dengar ke? Semua orang dengar? Okey, insyaAllah Kalau tak dengar, kalau tiba-tiba macam terdiam ke, bagi tahu Yang takut saya cakap seorang-seorang. Okey, satu hadis yang maksud barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajari bersama-sama, melainkan akan turun kepada mereka ketenteraman, rahmat Allah dan rahmat Allah akan meliputi mereka dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa amalnya kurang, maka tidak akan disempurnakan oleh kemuliaan nasabnya. So insyaAllah hadis ni Rasulullah pesan, Rasulullah kata, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju syurga kan. So insyaAllah diyakini semua yang ada dekat sini, kita semua insyaAllah nak masuk syurga kan. Tapi nak kata masuk syurga tu mestilah ada usaha untuk ke arah itu kan. Dia tak boleh kata nak masuk syurga tapi tak buat apa-apa kan. So insyaAllah kita kira ini sebagai salah satu daripada majlis ilmu dan usaha kita untuk mencari ilmu. Dan insyaAllah kita mudah-mudahan kita doa semoga Allah mudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga. Kan insyaAllah kan. Okay. So insyaAllah pagi ni kuliah online akhwat pertama untuk tahun ni walaupun dah nak masuk bulan 7 kan. Tapi kita akan cover sebuah kisah daripada sirah Rasulullah SAW kan. Dia kata extra je dia sirah the unforgotten past, the exciting future. Kan. Dia tajuk je bahasa Inggeris tapi kuliahnya dalam bahasa Melayu InsyaAllah kan. Okay. Untuk pertama kali ni insyaAllah kita akan cover bahagian mukadimah dan Rasulullah daripada tahap kelahiran hingga ke remaja. Okey. So kita tengok sebagai permulaan kita tengok beberapa potong ayat Allah berkenaan dengan betapa sebenarnya kita dengan Rasulullah memang kita kena uh, sungguh-sungguh taat Kita tengok surah Al-Anfal, Allah berfirman yang maksud, hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Maksudnya nak kata kalau dalam kalimah syahadat kita pun ada dua elemen penting yang kita kena jaga kan, iaitu Allah dan Rasul kan. So ini memang Allah kata dalam surah Al-Anfal ni ayat 20, nak kata orang beriman selain daripada taat kepada Allah, kita kena taat kepada Rasul juga. Ini perkara pokok dalam agama kita insyaAllah kan. So seterusnya dalam surah Al-Hajj ayat 7, Allah berfirman yang maksud, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. So nak kata kat sini, Allah memang pesan, kalau apa yang Rasul cakap dengan kita, apa yang Rasul sampaikan pada kita, kita kena terima. Dan apa yang Rasul larang, kita kena tinggalkan insyaAllah kan. Okey, satu lagi sebagai kalimah kan. Kita selalu dengar hadis ni, yang mana Rasulullah SAW sabda, dari Abu Hurairah, Rasulullah kata, aku tinggalkan dalam kalangan kamu
Dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya. Iaitu apa dia? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dan dua benda ni, walaupun Rasulullah dah tak ada, dah tinggalkan kita lama, 1400 tahun yang lalu kan. 1400 tahun kita hidup tanpa Rasulullah dekat muka bumi ni. Tapi Rasulullah pesan, sebelum Rasulullah tinggalkan umat dia, kita yakin Rasulullah adalah Rasul terakhir kan. Yang mana lepas ni takkan ada lagi Rasul yang turun. Tapi Rasulullah pesan, kita takkan sesat selagi mana kita berpegang kepada dua ni. Maksudnya Rasulullah tinggalkan kita, pemergian Rasulullah tu, Rasulullah meninggal dunia, wafat tak macam tu je. Maksudnya tak wafat macam tu je. Maksudnya tidak tinggalkan apa-apa pada kita dan membiarkan umatnya sesat. Tak. Sebab kalau kita tengok Rasul yang kita percayai 25 kan. Setiap Rasul turun beri peringatan kepada umat manusia. Dan setiap tu juga uh, akan ada, nak kata kita semua ni apa? Uh, Orang panggil apa? Keturunan Nabi lah kan. Daripada Nabi Adam semua kan. So kita semua ni satu keturunan kan. Tapi nak kata lepas Rasulullah dah takkan ada Rasul lain lagi turun. Takkan ada pemberi peringatan yang diberikan wahyu secara spesifik untuk mengingatkan kita sebagai umat manusia ni kan, untuk berpegang teguh ke jalan Allah kan. Tapi Rasulullah pesan, ni yang sungguh-sungguh kita kena pegang kan. Kalau kita tak nak sesat, kalau kita nak masuk syurga Allah, kena pegang dua ni, iaitu kitab Allah dengan sunnah Rasul kan. Okey, so kalau nak kata kitab Allah tu, okey, kita tahu, kita baca Al-Quran kan. So kita boleh baca tafsir dan kita tahu apa yang Allah suruh pada kita kan, melalui itu. Tapi kalau nak kata sunnah ni, macam mana kita nak tahu? Kita kalau kata sunnah ni, dulu kita belajar kan, fiqh, ulum syarak kan, ada cerita sikit pasal sunnah Rasulullah kan. Sunnah ni apa sebenarnya? Sunnah ni, kalau kita nak kata, kalau kita nak ikut sunnah tu, maksudnya macam kita nak tengok perbuatan Rasulullah, percakapan Rasulullah kan. Tapi kalau nak kata, sekarang, kita dah tak hidup pada zaman Rasulullah. Macam mana kita nak tengok Rasulullah? Nak kata ada rakaman pasal kehidupan Rasulullah pun tak ada kan. Tapi nak kata, macam mana nak tahu sunnah Rasulullah? Tak lain tak tidak, kita kena belajar tentang sirah kan. So kita kena tahu macam mana Rasulullah hidup, macam mana Rasulullah berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi dengan orang lain, macam mana cara Rasulullah uh, sebagai suami melayani keluarga dan sebagainya. Itulah sunnah yang kita nak tahu kan. Saya nak kata macam mana kita nak tahu sunnah-sunnah ni adalah dengan melalui pengkajian dan pembelajaran tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kalau untuk kuliah untuk kuliah online kita ni, fiqh sirah yang kita akan lalui, ini baru siri pertama yang akan ada sambungan. Sebab kalau nak habiskan semua dalam satu masa ni memang takkan dapat lah kan. So insya-Allah kita akan buat bersiri. Kita akan banyak ambil reference daripada buku ni lah, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Fiqh Sirah, buku Fiqh Sirah. Apa yang dimaksudkan dengan fiqh? Fiqh tu bermaksud kefahaman. So kalau orang kata fiqh muamalat, maksudnya kefahaman tentang muamalat. So kalau fiqh sirah maksudnya kefahaman tentang sirah. Sebab dalam buku ni dia bukan semata-mata cerita tentang perjalanan sirah, tapi ada juga diselitkan apa pengajaran-pengajaran yang kita kena ambil di sebalik perjalanan sirah tu. InsyaAllah kan. Okey. Sebagai mukadimah lah. Mukadimah ni dia ambil daripada, ekstrak daripada buku ni tadi. Buku fiqh sirah kan. Okey, kenapa kita kena belajar sirah? Ada tulis kat situ kan. Tujuan kita mempelajari dan memahami sirah bukan sekadar untuk mengetahui sejarah atau membantangkan peristiwa yang aneh atau himpunan cerita dan kejadian. Kalau nak katakan, sekarang ni umur berapa kan? Paling muda pun katakanlah dalam 20 tahun kan. So nak kata dah lebih 20 tahun, insyaAllah kita memang belajar tentang sirah kan. Maksudnya kita dengar cerita tentang Rasulullah. Even waktu sekolah pun, kita memang ada silibus belajar tentang sirah kan. Siapa kat sini ni first time baru dengar tentang sirah? Boleh kata boleh yakin lah. Tak ada kan? Tak ada nak kata ini first time dengar kan? So, kenapa kita duk ulang-ulang belajar tentang sirah ni? Dia bukan sekadar untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan. Bukan sekadar untuk kita just tahu sejarah, kita terror tentang sejarah dan sebagainya. Ataupun sekadar kita baca tu macam baca buku apa?
1001 himpunan cerita lawak lah, benda lah dan sebagainya. Tak kan. Tapi ada something else yang kita kena tanam dalam diri. Kenapa kita kena belajar sirah ni sungguh-sungguh? Kan? Dia tu kat nombor 2 tu lah. Dia kata, poin nombor 2 tu, tujuannya adalah supaya seorang Muslim mendapat gambaran tentang hakikat Islam secara menyeluruh yang dijelmakan dalam kehidupan. Kan? Maksudnya nak kata, sirah ni Rasulullah diturunkan seolah-olah macam jadi demonstrator pada kita kan. Kalau contoh kalau kita buat eksperimen kan, kita ada dia punya guidelines dan sebagainya. Kita ada dia punya apa? Cara nak buat dan sebagainya kan, manual kan. Tapi ada juga maksudnya waktu buat eksperimen tu mesti ada demonstrator. Maksudnya ada tukang tunjuk dan sebagainya. Seolah-olah analoginya begitu. Kan? Allah turunkan guideline dalam bentuk kitab. Allah turunkan dalam bentuk manual teori-teori dalam Al-Quran dan sebagainya. Dan hadirnya Rasulullah ni, dia supaya kita dapat gambaran yang jelas. Maksudnya, oh macam ni rupanya nak hidup dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ni. Macam ni rupanya kan. Macam hari tu kita belajar waktu seminar ulum syara'an. Waktu sus kan. Maksudnya, contoh tentang solat. Memang dalam Al-Quran perintahkan untuk solat. Tapi macam mana cara solat? Dalam Al-Quran tak ditunjukkan cara untuk solat ada 13 rukun kan. Kita tahu rukun solat ada 13 kan. Tak ada pun secara, cuba cari kalau ada lah. Ada ke ayat Quran yang memang spesifik tulis, okay, 13 rukun. Pertama, berdiri tegak. Kedua, niat, semua dan sebagainya. Ada ke? Tak ada kan? So, macam mana kita nak tahu cara solat adalah dengan melihat macam mana cara Rasulullah solat. So, nak kata, kita memang kena ada dua-dua elemen ni. Maksudnya, kita kena ada teori dan Rasulullah turun tu sebagai demonstrator, sebagai petunjuk, nak tunjuk dekat kita macam mana kita nak live Quran tu. Macam mana kita nak hidupkan Al-Quran tu. Sebenarnya kita selalu dengar kan, hadis Aisyah kata kan, para sahabat tanya, peribadi Rasulullah ni macam mana? Aisyah jawab senang je. Aisyah just kata, Aisyah isteri Nabi ya. Aisyah just kata, peribadi Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya, Rasulullah memang menghidupkan Al-Quran tu dalam diri dia. So, kita, macam mana kita nak tahu macam mana Rasulullah hidup? Tak lain tak bukan dengan kita belajar sirah kan. Okey. Beberapa objektif lah. Ini memang kita kena tekankan dari awal lagi lah. Maksudnya, bila kita belajar tentang sirah, kita kena tahu gambaran apa yang kita nak. By the end of pembelajaran, setiap kali kita belajar tentang sirah Rasulullah, apa yang kita sepatutnya dapat? Apa yang kita sepatutnya capai kan? Yang pertama dekat situ dia kata, memahami kepribadian Rasulullah. Yang mana baginda ni, dia bukan sekadar genius tapi disokong dengan wahyu Allah. Maksudnya, nak kata Rasulullah ni dia, memang kalau kita baca sirah, kita nampak kebijakan Rasulullah, kehebatan Rasulullah dalam strategi berperang dan sebagainya. Tapi nak kata Rasulullah ni, dia bukan genius by, maksudnya just melalui akal fikiran, IQ dia tinggi ke EQ ke apa benda, SQ benda tinggi kan. Tak, tapi lebih daripada itu, Rasulullah memang guide, dipandu oleh wahyu Allah. Dan kita kena tahu benda tu lah. Okay, yang kedua, kita sepatutnya objektif bila kita belajar sirah ni, kita dapat gambaran tentang contoh terbaik dari segenap aspek yang dapat dilihat dalam diri Rasulullah. Maksudnya Rasulullah ni macam all-rounder lah. Maksudnya, kita tengok Rasulullah, kalau sebagai bapa, macam mana cara dia mendidik anak. Sebagai suami, macam mana dia melayan isteri. Sebagai pemimpin, macam mana dia memimpin rakyat dia. Dan sebagai anggota masyarakat sendiri, Rasulullah macam mana? Sebagai sahabat dan lain-lain. Maksudnya kita nak tengok pribadi Rasulullah tu sebagai apa? Sebagai semua ni, macam mana Rasulullah hidupkan pribadi dia untuk menjadi seorang bapa yang terbaik, menjadi seorang suami yang terbaik, menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Dan bila kita belajar tu, kita dapat tahulah apa yang Rasulullah buat untuk kita contohi. Kan? Okay, yang ketiga, membantu untuk memahami dan menjiwai Al-Quran serta tujuannya diturunkan. Kan kalau kita baca Al-Quran, salah satu daripada cara untuk faham Al-Quran, dia ada empat. Empat cara untuk kita menjiwai Al-Quran, memahami Al-Quran. Maksudnya, faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Yang salah satunya adalah dengan
tahu asbabun nuzul ayat Quran tu diturunkan. Asbabun nuzul tu apa? Asbabun nuzul tu maksudnya sebab penurunan ayat. Macam mana kalau kita tengok kadang-kadang ada sesetengah ayat dia memang relate tu kejadian yang betul-betul berlaku waktu zaman Rasulullah tu. Sebab kita tahu ayat Al-Quran ni dia turun berperingkat-peringkat kan. Bukan turun kepada Rasulullah dalam bentuk buku macam tu, selebuk macam tu kan. Tak kan. Tapi turun berperingkat-peringkat. Dia sebagai macam apa? Taujihat ni maksudnya macam uh, apa yang Allah nak ajarkan pada situasi tersebut. Maksudnya macam memang uh, kalau kita baca Al-Quran kadang-kadang kalau baca tafsir dia memang direlate tu sesetengah kejadian sirah kan. So bila kita belajar sirah secara tak langsung kita dapat menjiwai Al-Quran. Kita dapat lebih faham ayat yang diturunkan tersebut kan, insya-Allah kan. Sebab kalau kita dalam Al-Quran cerita pasal perang, cerita pasal apa? Uh, zihar, cerita pasal arak. Waktu tu memang kalau kita dia memang sangat 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 relate dengan sirah, kejadian sirah kan. Okey. Seterusnya, menerusi pengajian sirah, ilmu dan pengetahuan Islam yang sahih akan terhimpun kepada seorang Muslim dalam keadaan yang paling besar. Maksud dia apa kat sini? Maksud dia, bila kita belajar sirah, pengetahuan kita tentang Islam tu dia jadi menyeluruh. Maksudnya, dia jadi kefahaman agama tu jadi betul lah. Maksudnya, nak kata apa? Nak kata kat sini lah. Maksudnya macam, nak kata pengetahuan tentang Islam tu dia akan jadi menyeluruh dan tepat lah insyaAllah kan. Maksudnya kalau kita tinggalkan sirah ni, kalau kita tinggalkan pembelajaran tentang sunnah ni, pengetahuan kita tentang Islam, kalau kita hanya berpandukan pada Al-Quran, dia tak akan jadi lengkap. Okay. Seterusnya, objektif umum. Apa beza umum dengan khusus ni kan? Okay. Sorry kalau banyak pengulangan tapi ini memang kena betul-betul titik beratkan. Kalau kita sekadar nak belajar sirah sekadar untuk ilmu pengetahuan, insya-Allah dah 20 tahun kita sekolah, 20 tahun. Okey, dah 10 tahun, berbelas-belas tahun kita sekolah, insya-Allah memang kita sentiasa belajar sirah kan. Tapi nak kata kali ni kita belajar dengan pilihan kita. Maksudnya ini dibentangkan ni, ini bukan sebagai salah satu lecture yang akan di examkan akan masuk exam tak kan. Tapi insya-Allah kita cuba untuk belajar untuk kita amalkan insya-Allah kan. Okey, yang pertama objektif khusus. Objektif khusus ni maksudnya kalau tadi objektif umum dia lebih kepada secara umum, secara general kan. Tapi nak kata khusus ni lebih detail sikit apa yang kita nak capai bila kita belajar tentang sirah ni kan. Yang pertama menitik beratkan penghayatan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. So pada diri kita sendiri bila kita belajar tentang sirah ni sepatutnya dia menambahkan lagi kita punya rasa kuat nak belajar tentang sirah tu. Maksudnya bila kita belajar dengan sirah tu dia bukan macam dengar sekali lalu je. Dia macam memang kita nak sungguh-sungguh dengar dan kita nak ambil pengajaran daripada apa yang kita belajar tu kan. Okey, seterusnya yang kedua menghormati para sahabat Rasulullah. So ini memang perlu juga. Walaupun Allah kata taat kepada Allah dan Rasul, tapi maksudnya para sahabat pun kita tak boleh lupa. Sebab para sahabat ni adalah di antara pendukung Rasulullah yang membantu dakwah itu untuk berkembang. Maksudnya kita kena hormat para sahabat Rasulullah ni. Kalau kita dengan mak kita pun, sebab kita kata kita sayang mak kita kena hormat kawan-kawan mak kita kan. Kalau tak nanti mak kita cakap apa, menconteng arang di muka ku kan. Tak kan. Maksudnya nak kata macam tu, itu kalau dengan mak kita. Apatah lagi dengan Rasulullah. So para sahabat kita memang kena hormat kan. Tak nak jadi macam setengah golongan. Kalau semua orang tahu pasal Syiah kan. Syiah memang sampai ke tahap mengkafirkan para sahabat. So kita tak nak macam tu. So bila kita belajar tentang sirah, kita tahu macam mana pribadi Rasulullah dan macam mana juga pribadi sahabat Rasulullah. So kita kena hormat sahabat Rasulullah. Okey. Seterusnya, merasa bahagia dan seronok bila membaca sirah baginda. So maksudnya nak kata lepas ni memang masing-masing kalau tak ada lagi buku sirah memang kena cari. Memang ada banyak kan. Saya nak kata memang kita belajar tu dia bukan macam kita baca buku teks kan. Tapi kita macam kita
belajar tu, kita baca tentang sirah tu dengan rasa seronok untuk kita tahu macam mana kehidupan Rasulullah. Okey. Macam kita kan, kalau kita nak baca tentang biodata tentang seseorang yang kita cintai ataupun orang yang kita suka lah kan, secret admirer ke apa benda kan. Maksudnya macam, kita mesti rasa macam, nak tahu lagi pasal dia kan. Nak tahu makanan kegemaran apa, nak tahu itu ini kan. So sama juga macam Rasulullah. Sepatutnya Rasulullah lah di antara orang yang paling kita sayang. Maksudnya paling sayang kot, lebih sayang daripada kita sayang diri sendiri. So bila kita baca sirah Rasulullah sepatutnya macam tu. Dia rasa strong, nak tahu lagi Rasulullah ni macam mana, Rasulullah ni macam mana kan. Okey, seterusnya menjiwai perasaan apabila dikisahkan tentang pelbagai insiden yang berlaku dalam sirah. Ni macam kita baca novel lah kan. Maksudnya baca novel tiba-tiba nangis. Okay, sebab kita macam betul-betul sungguh-sungguh menjiwai watak tu kan. Maksudnya macam bila kita baca sirah Rasulullah tu pun sepatutnya macam tu. Bila kita cerita tentang perang, maksudnya macam, oh ya Allah, macam berdebar-debarnya kan. Cerita tentang perang dan sebagainya. Ataupun cerita bila Rasulullah, kalau kita baca, bila Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat, Rasulullah ceritakan tentang syurga. Rasulullah kadang-kadang ada masa macam memang Rasulullah ceritakan tentang gambaran kiamat ke tentang neraka dan sebagainya. Sepatutnya kita kita rasa benda tu. Seolah-olah macam, wah, macam Rasulullah tu ada dengan kita kan, cakap dengan kita kan. Macam memang sungguh-sungguh kita rasa kan. Okey, seterusnya objektif khusus yang kelima, merasa rindu untuk mendengar hadis Rasulullah. Okey. Samalah macam tadi kan. Maksudnya bila kita dia sama dengan rasa seronok baca sirah tu kan. Bila kita sayang seseorang, mesti kita suka nak dengar apa je yang keluar daripada mulut dia kan. Maksudnya macam, kalau dah lama tak dengar rasa macam rindu kan. So sama juga bila kita nak dengar hadis Rasulullah. Macam perasaan tu sepatutnya sama. Maksudnya rasa rindu. Dah lah Rasulullah kita memang tak pernah tengok kan. So sepatutnya kita sayang pada Rasulullah, kita cinta pada Rasulullah sampai ke tahap itulah. Maksudnya sampai kita rasa rindu tu hadir. InsyaAllah kan. Okey, ini dibentangkan dalam buku Fiqh Sirah ni. Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti. Okey, sumber sejarah Rasulullah. Kita tengok dari mana datangnya sumber yang orang dok bukukan tentang sirah Rasulullah ni, perjalanan sirah. Yang pertama of course ayat-ayat Al-Quran. Ini mungkin sekadar revision. Yang pertama of course dari ayat Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, memang ada cerita tentang perang. Contoh surah Al-Anfal, cerita tentang perang apa? Siapa nak dengar? Surah Al-Anfal. Mukadimah dia. Cerita tentang perang apa? Teka cepat. Walaupun tak ada hadiah. Khandak. Salah. Mukadimah dia. Surah Al-Anfal. Tentang pembahagian harta ghanimah dan sebagainya. Dia merefer kepada perang apa? Pandai. Perang Badar. Tak ada hadiah macam setiap hari tu juga. Okey. Nak kata, dari situlah di antara salah satu sumber sejarah Rasul. Okey, Al-Quran. Yang kedua daripada kitab-kitab hadis. Maksudnya daripada riwayat Imam Muslim ke dan sebagainya. Maksudnya hadis-hadis pun dikitabkan kan. So dari situ juga menjadi sumber sejarah Rasulullah kan. Yang ketiga seterusnya kitab-kitab sejarah Rasulullah yang ditulis lah. Maksudnya kalau yang ini sumber ni bermaksud macam mana kita nak tahu tentang sirah lah. Maksudnya yang pertama mungkin kita boleh tahu tentang sirah sebahagiannya daripada ayat Quran. Yang kedua daripada kitab-kitab hadis kan. Yang ketiga daripada kitab-kitab sejarah Rasulullah. Kalau kita tengok yang pertama, pembukuan tentang sirah Rasulullah ni dia berlaku lebih kurang lepas 65 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Maksudnya dibukukan lah. Yang pertamanya itu adalah di antara nama-nama terawal yang membuat kajian tentang sirah Rasulullah, yang membukukan sirah Rasulullah ni. Tapi sayangnya penulisan-penulisan ni dah hilang kan. Sebab ni dah lama kan, dah 1300 tahun yang lalu kan. So yang kedua, dia ditulis oleh Ibn Ishaq. Yang ni dikatakan di antara yang paling benar dan
boleh dipegang. Maksudnya di antara yang terlengkap lah yang menceritakan tentang sirah Rasulullah. Tapi sayangnya dah hilang juga kan. Tapi yang ketiga Ibnu Hisham, ini kalau ikut timeline, ikut kronologi. Dikatakan apa yang ditulis oleh Ibnu Hisham ni, pengisian dia lebih kurang dengan apa yang Ibnu Ishaq pernah tulis. Okey. Tapi seterusnya selepas, ini di antara yang terawal lah, tiga yang terawal. Tapi lepas penulisan Ibnu Hisham ni, lepas tu barulah ramai orang yang mula untuk mengkaji sirah dan membukukan. Sebab tu kalau kita tengok buku-buku terbaru, ialah contohnya macam Syekh Ramadan Al-Buti ni kan, baru meninggal juga hari tu. Okey, lepas tu siapa lagi tulis? Uh, Kalau kita tengok Syekh Muhammad Al-Ghazali, sama juga tajuk dia Fiqh Sirah. Lepas tu Saifur Rahman Mubarakpuri. So nak kata kemudian-kemudian ni memang dah banyak penulis-penulis yang tulis tentang sejarah Rasulullah kan. Okey, kita mula. Ini nak kata mukadimah kan. So dia memang start betul-betul cerita tentang sejak sebelum lagi Rasulullah lahir. Sebab kita kata buku fiqh sirah ni dia menceritakan tentang kefahaman kita tentang sirah. Maksudnya kita kena tahu juga background dia sikit-sikit. Hikmah pemilihan Semenanjung Arab. So kalau kita tengok Rasul terakhir ni diturunkan di tanah Arab. Kenapa dekat tanah Arab? Sedangkan dekat waktu dekat di sekeliling tanah Arab sudah ada negara-negara lain yang yang sama juga lebih kurang lama, tapi nak kata lebih berkuasa lah. Contohnya macam Parsi, Rom, Greek, China dengan India, itu memang di antara negara-negara yang established lah di keliling tanah Arab. Parsi sekarang dikenali sebagai apa? Siapa tahu? France. Ya ke? Salah tu. Parsi sekarang apa? Cepat, siapa tahu? Ada 17 orang tu. Pandai. Iran. Betul. Teka lagi Iran. Okey, Iran. Parsi sekarang Iran. Okey. Uh, so itulah nak kata dekat keliling Semenanjung Arab tu ada negara-negara ni. Tapi hikmahnya Allah pilih Semenanjung Arab yang menjadi tempat turunnya wahyu adalah dikatakan kat situ sebab dia seolah-olah dia lebih tenang, jauh dan terpencil dari segala huru-hara seperti tamadun lain. Kan? Maksudnya waktu tu dah ada tamadun Parsi, dah ada tamadun Rom. So seolah-olah nak kata Arab ni macam masih fresh lah. Kat situ dalam buku fiqh sirah ni memang disebut seolah-olah macam bahan yang mentah. Yang masih belum di mold lagi, bentuk apa lagi tu, maksudnya dia belum dibentuk lagi. Tapi sebab dia bahan yang mentah, so dia lebih mudah untuk dibentuk selepas tu. Okay, so hikmah yang kedua ialah kedudukan geografi yang strategik. Kalau kita tengok kedudukan negara Arab, nama pun Middle East kan. Maksudnya kedudukan negara Arab tu, dia memang dekat tengah-tengah dunia. So itu di antara hikmahnya lah, kedudukan geografi itu sangat strategik. Dan yang ketiga, suasana yang keadaan masyarakat Arab waktu tu dia buta huruf. Bi'ah tu maksudnya suasana. So bila buta huruf, dia bebas dari sebarang pemikiran yang kompleks, seolah-olah macam innocent lah. Maksudnya macam dia tidak dipengaruhi oleh sebarang pemikiran yang kalau kita tengok macam Parsi ke, dia macam gaya fikir dia dah kompleks lah. Maksudnya nak kata macam kalau kita tak tahu lah, Allah Alam lah kalau dulu kan tengok cerita-cerita lama-lama ke kan, macam repek-repek lah kan. Apa? Uh, uh, tak lah, macam banyak dia punya apa? Kemerepekkan tu lain sikit lah. Kan? Kalau tengok cerita mutih dan sebagainya kan. So dia pemikiran waktu tu yang lain tu dia lebih kompleks. So di antara hikmah kenapa orang Arab yang ditakdirkan untuk terima penurunan wahyu itu adalah sebab dia pemikiran dia masih lebih kurang seolah macam suci lah, innocent kan. Okey, yang keempat, hikmah dia ialah Rasul utusan yang Rasulullah, kita tahu Rasulullah adalah seorang yang ummi. Ummi maksudnya tidak tahu membaca. So kenapa di antara hikmah kita tengok kenapa Rasulullah yang diberikan
uh, yang diberikan wahyu untuk membezakan bahawa memang apa yang diberikan pada Rasulullah tu memang wahyu. Maksudnya memang dari Allah. Bukan daripada Rasulullah terpengaruh dengan cara pemikiran tamadun Rom ataupun terpengaruh dengan cara pemikiran Parsi dan sebagainya. Nak kata memang apa yang Rasulullah ditarbiah, Rasulullah dididik memang direct dari Allah. Maksudnya memang Rasulullah dapat wahyu. Bukan daripada terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran lain kan. So sebab tu kenapa itu di antara hikmah kenapa Allah jadikan Rasulullah buta huruf kan. Dia tak dapat membaca, dia tak dapat nak tahu cara pemikiran falsafah yang pelik lah daripada tempat lain tu kan. Lepas tu yang kelima, saki baki agama yang benar masih wujud dalam masyarakat Arab Jahiliah. Sebab kita tahu kisah Mekah dia adalah dari sejak zaman Nabi Ibrahim lagi kan. Maksudnya nak kata uh, saki baki ajaran Nabi tu memang ada. Maksudnya sejak daripada Nabi Ibrahim sendiri kan. So macam kalau kita tengok itu kalau nak cerita sejak sebelum kisah Rasulullah lagi lah. Tapi kalau kita tengok permulaannya Mekah tu, maksudnya permulaan Kaabah tu adalah daripada kisah Nabi Ibrahim kan, yang mana kita tahu Hajar dan Ismail berlari-lari, Hajar lari nak cari air dan sebagainya. Itu di antara permulaannya. Dan kalau kita baca sirah tentang orang Arab Jahiliah kan, walaupun walaupun kalau dia orang tak terima tidak mengimani apa yang Rasulullah sampaikan, dia orang memang sebut Allah. Maksudnya dia orang memang percaya Allah tu. Tapi salahnya orang Arab Jahiliyah waktu tu adalah disebabkan oleh masuknya unsur-unsur yang tak sepatutnya. Maksudnya macam kemudian ada datang berhala dan sebagainya kan. So itu lepas tu. Tapi nak kata sebab kalau kita tengok sejak zaman Rasulullah diturunkan berapa tahun selepas Nabi Isa diturunkan. Sebab kita tahu Rasul-Rasul diturunkan, dia menyampaikan um, satu seruan dakwah yang sama, iaitu menyembah Allah. Yang lain antara Rasul-Rasul ni adalah syariat. So, bila turun syariat yang selepas daripada Rasul sebelumnya, secara automatik syariat sebelum Rasul tersebut dibatalkan. Maksudnya faham tak? Maksudnya bila Rasul tu turun, Rasul yang terkemudian tu dia telah memadamkan syariat orang-orang yang sebelumnya. Sebab dia memang Allah turunkan Rasul tu, dia kena dengan kaum tu. Contoh, Allah turunkan Nabi Musa kepada kaum apa? Sampai ke kaum apa? Nabi Musa diturunkan kepada kaum apa? Mhm. Okey, pandai. Okey, kaum Yahudi. Uh, nak kata Nabi Musa tu, kalau kita tengok peribadi dia, diceritakan dalam Al-Quran, peribadi dia lebih keras. So dia memang sesuai dengan orang Yahudi ni yang jenis keras kepala. So lepas tu diceritakan juga Nabi Isa diturunkan kepada kaum Nasrani. Nabi Isa ni dia jenis perwatakan dia macam lembut sikit. Lepas tu dia lebih kepada macam bukan lembut lah, maksudnya macam dia lebih kepada gaya fikir, falsafah-falsafah sikit. So dia kena dengan orang-orang Nasrani time tu. So dan syariat-syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum ni mungkin ada yang berbeza daripada apa yang sekarang ni. Tapi bila dah turunnya Rasulullah sebagai nabi penutup, maksudnya dah tak ada syariat nabi lain yang boleh diguna pakailah. So kita kena ikut apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita saja. So nak kata saki baki agama yang benar tu dia masih wujud di kalangan orang Arab pada waktu tu. Maksudnya sejak daripada zaman Nabi Ibrahim kan. Maksudnya nak kata dia orang masih mempercayai Allah. Tapi disebabkan jauhnya antara penurunan Nabi Isa dengan Rasulullah tu selama 600 tahun, so dia dah jadi cacah merebah. Dah masuk macam gaya-gaya fikiran yang tak betul, dah terpesong dan sebagainya lah. Tapi niat asal dia tu memang baik. Niat tu diceritakan dalam buku ni, dia memang niat buat perkara-perkara terpesong tu, contoh macam sembah berhala ke, macam niat dia tu untuk dekatkan diri dengan Tuhan, iaitu dekat dengan diri dengan Allah. Tapi dia dah jadi salah lah. Okay, so itu di antara hikmah kenapa Allah pilih semenanjung Arab untuk diturunkan wahyu dan diturunkan Rasul terakhir. So kita tengok peta sikit kedudukan Arab kat situ.
dia memang berada di tengah-tengah di antara beberapa kuasa besar kan. Kalau kita tengok waktu tu ada Rom, Rom dikuasai oleh fikrah-fikrah ataupun pemikiran falsafah-falsafah uh, Kristian, lepas tu ada Parsi, ya, orang-orang Majusinya, ada India dengan agama Hindunya, Cina, Buddha, dan Afrika tanpa agama. So Arab dia terselit kat tengah-tengah tu. Dia macam tersepit sikit kan. So nak kata itulah nak kata Arab ni dia memang tak ada lagi macam kepercayaan waktu tu. Dia sebab dia kata dia memang berasal daripada Nabi Allah Ibrahim tu, dia masih percaya Allah. So kiranya turunnya Rasulullah dekat situ nak membetulkan yang salah-salah tu. Kan? Okey. So kita tengok sikit apa kepercayaan bangsa Arab pada waktu tu. Uh, Berulang sikit lah. Okey, nak kata bangsa Arab secara keseluruhan mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ismail yang bapanya adalah Nabi Ibrahim kan. So dekat situlah setelah berlalunya masa yang panjang, pegangan akidah dan beberapa syiar agama Ibrahim tu masih tinggal. Contoh macam tawaf di Kaabah. Tapi dia dah jadi tak betul lah pula bila tawaf tu tak pakai baju. Kan? Kita baca kan kisah-kisah Arab jahiliah kan. Maksudnya macam bertawaf tu memang niat nak beribadah kepada Allah. Tapi adalah pula macam unsur-unsur penyelewengan kat situ kan. So syiar-syiar agama Nabi Ibrahim tu masih ada. Kan? Tapi okay, kita tengok mana pula datangnya yang penyembahan berhala. Start bila kan dekat Tanah Arab ni. Dia ada seorang ni nama dia Amru bin Luhai. Dia ni dianggap sebagai ulama dan macam pemimpin lah, disegani oleh masyarakat. So dia ni, Amru bin Luhai ni, pada ni waktu sebelum Rasulullah dilahirkan lah. Dia bermusafir ke negeri Syam dan dia bawa pulang berhala. So sebab dia nampak orang-orang dekat negeri Syam masa tu, okay, Syam adalah Iran. Okay. Maksudnya nak kata bila dia nampak orang-orang Syam, orang-orang Iran disembah berhala, dia macam tertarik pula kan. So dia pun bawa lah berhala tu balik kat Mekah. So itulah permulaan kenapa di Mekah ada berhala. Okay, so kita tengok sikit sirah Rasulullah sebelum tahun kerasulan lah. Kita tahu tahun kerasulan tu adalah umur Rasulullah 40 tahun. Mana turunkan wahyu kan. Tapi ini secara ringkasnya perjalanan sirah Rasulullah. Tapi kita cuma akan cover pada bahagian waktu kelahiran Rasulullah dan zaman kanak-kanak serta zaman remaja Rasulullah. Okay, kita tengok sikit kelahiran Rasulullah. Rasulullah dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah kan. Ini kita tak cerita detail lah. Mungkin kita pun dah pernah dengar macam mana kisah tentera Abraha kan. Dia nak menawan Mekah kan. Lepas tu datang burung ababil dan sebagainya. Itu kita tak cerita detail lah. Tapi mungkin kalau nak baca secara lanjutnya, mungkin pernah dengar pun sebelum ni. Tapi nak kata tentang kelahiran Rasulullah, ini di antara benda yang terpenting untuk kita ingat lah kan. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Okey. So kita tengok ini salah silah keturunan Rasulullah. Memang daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kan? So turun-turun sampai akhirnya sampai kepada Abdullah dan daripada keturunan Abdul Manaf dan Bani Hashim. So sampailah akhirnya lahir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Muhammad bin Abdullah. Okey. So apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada keturunan Nabi ini? Ada dalil yang jelas yang mengatakan bahawa Rasulullah ni memang dipilih daripada di kalangan kabilah yang terbaik. Maksudnya daripada bangsa Arab tu ditunjuk Rasulullah dilahirkan salah silah Rasulullah memang tidak ada apa-apa elemen jahiliah yang masuk ke dalam keturunan Rasulullah. Maksudnya nak kata Rasulullah punya keturunan masih lagi berpegang kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail dan sebagainya lah. Maksudnya tak adalah penyelewengan yang teruk-teruk macam tu lah. Maksudnya carta lahir Rasulullah tu kan. Maksudnya kalau kita tengok dia memang tak ada unsur-unsur jahiliah yang masuk dalam kepercayaan nenek moyang Rasulullah. Okay. Lepas tu memang Allah dah kata pun dalam hadis Allah kata memang Allah pelihara keturunan Rasulullah ni kan. Okay. So bila Rasulullah lahir,
Rasulullah dari kecil lagi memang dah berpisah dengan ayahnya kan. Ayahnya memang maksudnya bukan pisah dengan ayah, maksudnya ayah Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan lagi mana. Maksudnya 2 bulan Rasulullah dalam kandungan kan. So setelah Rasulullah lahir, Rasulullah dihantar untuk bersama dengan ibu susuan. Dia memang tradisi masyarakat Arab, dia akan menghantar anak-anak kecil untuk belajar dan membesar di kawasan perkampungan, kawasan pedalaman kan. Okey. Di antara hikmah yang disebutkan kenapa masyarakat Arab buat macam tu, sebab dia nak anak-anak ni dia membesar dalam keadaan suasana yang beza kan, suasana kampung dan suasana bandar kan. Membesar dengan keadaan yang membesar di luar. Maksudnya kalau dekat kampung, kalau kita tengok zaman kita pun, main tu memang main kat luar kan. Main longkang lah, boleh main layang lah, apa benda kan. Naik basikal lah. Suasana membesar dalam rumah sahaja tak cukup untuk membina kepribadian seorang kanak-kanak. So sebab tu waktu zaman Arab ni dia memang tradisi dia macam tu. Kalau kecil-kecil memang dicarikan ibu susuan di kampung untuk dibiarkan selama beberapa tahun. Beberapa tahun. Bukan beberapa bulan saja tapi beberapa tahun. Dikisahkan sampai umur 5-6 tahun kan. Okey. So siapa yang menjadi ibu susuan Rasulullah? Iaitu Halimah binti Abu Zuaid yang dikenali sebagai Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah. Sa'adiyah tu bukan nama ayah dia. Kata Halimatus Sa'adiyah dia memang gelaran macam tu kan. Maksudnya Sa'adiyah tu datang daripada kabilah yang mana Halimah bin Zuaid ni dilahirkan iaitu Bani Sa'ad. Dia macam seolah-olah macam nama tempat jugalah kan. Nama tempat contoh kalau macam berasal dari Kelang ke, dia akan jadi Halimah Al-Kelangi. Itulah lebih kurang lah. So kalau kita tengok orang Arab ni dia memang macam tu. Sebab tu dia gelar Halimah tu Sa'adiyah sebab dia berasal daripada kaum Bani Sa'ad. Okey. Dan diceritakan cerita sikit lah tentang macam mana Rasulullah bertemu, macam mana Halimah ni, Halimah tu Sa'adiyah ni bertemu dengan Rasulullah dan diambil sebagai anak susuan. Okey, diceritakan waktu zaman tu, waktu Halimah ni dia nak mencari anak susuan ni, tempat dia dekat kampung dia berlaku kemarau. Maksudnya macam memang tanaman-tanaman kering. Diceritakan Halimah tu Sa'adiyah ni juga ada seorang bayi yang lebih kurang macam sebayi lah dengan Rasulullah. Dan dia memang susukan bayi dia sendirilah. Nak ceritakan waktu zaman dia tu memang berlaku kemarau. Lepas tu macam kambing-kambing pun tak dapat apa? Tak tidak panggil apa? Tidak menghasilkan susu yang banyak. Lepas tu memang kalau ibu-ibu susuan ni, dia orang memang cari anak susuan sebagai salah satu daripada sumber pendapatan. Maksudnya cari cari makan lah kan. So cari anak susuan. Tapi kita tengok Rasulullah ni dia lahir sebagai anak yatim. Maksudnya dia tak ada ayah. So Rasulullah waktu tu baby dia jadi macam tidak menjadi bayi pilihan lah. Kan? Tidak menjadi bayi pilihan di antara ramai-ramai orang yang sedang mencari anak susuan. Sebab tujuan dia adalah untuk cari makan kan. So kalau tak ada ayah, kalau baby ni tak ada ayah, macam mana dia nak dapat duit kan? Okay, tapi nak kata Halimah Sa'adah ni dia di antara orang yang lambat lah sampai dekat Mekah. Diceritakan sebab dia datang tu naik keldai. So keldai dia pun jalan lambat, dia kan slow je. So dia di antara orang yang terakhir untuk mendapatkan bayi. So macam dia macam tak ada pilihan lah. Seolah-olah memang itu aturan Allah lah untuk bertemu dengan Rasulullah kan. So akhirnya Halimah Sa'adiyah ambil Rasulullah sebab bukan atas dasar sebab memang nak cari makan sungguh-sungguh, tapi sebab macam memang atas kesian sebab tak ada lagi tak ada ibu susuan lagi kan Rasulullah ni. Okey. So dia pun ambil Rasulullah dan bawa balik ke perkampungan Bani Sa'ad ni tadi. So nak kata memang Rasulullah ni di macam nak kata memang seorang bayi yang sangat diberkati. Maksudnya memang dah ada unsur-unsur memang Allah nak tunjukkan lah. Itu memang takdir Allah kan. Akhirnya bila nak balik ke perkampungan Bani Sa'ad tu, laju pula kedai Halimatus Sa'adiyah ni boleh berjalan kan. Bawa Rasulullah balik ke perkampungan tu kan. Lepas tu tiba-tiba macam memang
tanah-tanaman menjadi, menghijau. Lepas tu ternakan dia pun memang gemuk-gemuk, sihat. Kambing pun tiba-tiba macam menghasilkan susu yang sangat banyak. Dan memang diceritakan daripada saat dia, tadi diceritakan daripada baby kan. Sebelum kedatangan Rasulullah, memang baby dia kalau minum susu dia macam tak pernah cukup. Macam kurang kan. Tapi bila dengan kehadiran Rasulullah, Masya Allah memang Allah murahkan rezeki dia. Nampak tak dekat situ kan? Maksudnya nak kata, uh, memang kalau tadi niat memang nak cari rezeki kan. So apa kita boleh belajar kat situ? Rezeki tu boleh datang dalam banyak bentuk. Walaupun pada asalnya tadi, pada pemikiran ibu-ibu siswan ni, rezeki tu datang daripada ayah bayi tu. Yang maksudnya mungkin dari sudut memberi gaji dan sebagainya. Tapi nak kata rezeki Allah tu luas. Macam mana Halimah Sa'adiah ni, dia punya rezeki bukan dia dapat daripada gaji yang mungkin ayah Rasulullah bagi, daripada keluarga Rasulullah bagi. Tapi Allah kurniakan dia, macam itulah maksudnya, tanda-tanaman dia menjadi, ternakan dia pun mm, menjadi kan. Maksudnya memberi hasil yang banyak. So kita nak kata rezeki Allah tu luas. Sangat luas. Bukan seperti secara spesifik apa yang kita minta. Tapi apa yang Allah nak bagi, itulah rezeki. Kesihatan, boleh jadi kebahagiaan. Mungkin boleh jadi orang dia dapat gaji banyak tapi tak rasa bahagia. Ataupun dapat gaji banyak tapi selalu sakit. So nak kata kita punya pandangan terhadap rezeki Allah tu luas kan. Itu di antara pengajaran kita boleh ambil daripada apa yang diceritakan dalam kisah Rasulullah bersama ibu susuannya ni kan. Okey. Diceritakan pada waktu umur 5 tahun, Rasulullah lebih kurang umur 5 tahun dah membesar ni kan. Jadi kanak-kanak comel umur 5 tahun berlaku satu peristiwa. Satu peristiwa yang agak pelik lah, memang sangat pelik lah pada waktu itu. Diceritakan secara detail dalam sebuah hadis kan. Yang mana Rasulullah ni di tengah main-main dengan kawan-kawan dia. Tengah main, tiba-tiba datang seorang lelaki, iaitu Jibril lah. Dia menjelma sebagai seorang lelaki. Tiba-tiba dia ambil Rasulullah. Ini disaksikan oleh kanak-kanak lain kan. Dia tak tahulah kalau bawa ke satu sudut dan ke sebagainya kan. Ataupun memang depan-depan kat kanak lain tu kan. Dikatakan Rasulullah jatuhkan, Jibril jatuhkan Rasulullah dan dibelah dada Rasulullah. Tak tahulah guna teknik laser ke apa benda, tak tahu. Tapi bila dah belah dada Rasulullah tu, berlakunya operation tu, hati Rasulullah dikeluarkan. Lepas tu dikatakan kat situ, Jibril mengeluarkan daripadanya seketul darah beku. So memang Jibril sebut, inilah bahagian syaitan daripada kamu. Kemudian Jibril membasuh hati baginda di dalam sebuah bekas dengan menggunakan air zam-zam. Lepas tu dah ambil hati Rasulullah ni, Jibril buat apa? Dia basuh. Dia basuh dan bersihkan. Kemudian dimasukkan balik ke tempat asalnya. So, bila nampak kejadian ni, budak-budak lain macam 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 pending lah. Apa dah jadi ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa kawan aku ni? Pengsan ke apa benda kan? So macam diorang pun berlari-lari pergi cari Halimah Sa'adiah ni tadi untuk bagi tahu bahawa Muhammad telah mati. Seolah-olah macam dibunuh kan. Lepas tu, bila dah uh, bila dah panggil ibu susuan Rasulullah ni, pergi tengok balik dekat tempat Rasulullah. Nampak Rasulullah tak mati tapi hidup lagi. Cumanya berubah warna kulit. Cuak kan. Maksudnya tengah ketakutan kan. So, apa pengajaran kita boleh ambil daripada peristiwa ni? Bukan kita nak kata untuk ubah manusia daripada jahat dengan baik tu, kita kena operate dia. Kena keluarkan hati dia. Kena bersih. Kena basuh dan sebagainya. Tak. Maksudnya sebab ini Rasulullah kan. Bukan kita kan. Kita sebagai manusia tak adalah kita nak ambil pengajaran tu kan. Maksudnya, aku rasa macam jahat sangat lah hari ni. Macam hati gelap je. So nak pergilah tempat operation theater kan. Maksudnya, pergi book nak buat operate hati kan. Nak bersihkan. Tak kan. Tapi pengajaran nak tunjuk dekat sini, seolah-olah memang Allah nak tunjukkan kepada manusia yang mana budak ni tadi, maksudnya Rasulullah SAW ni, dia adalah somebody lah. Maksudnya dia akan menjadi seorang yang seseorang lah nanti kan. Somebody, seseorang. Waktu dia dah besar nanti kan. So macam seolah-olah Allah nak iklankan awal-awal, Allah nak isytiharkan awal-awal bahawa Rasulullah ni akan menjadi Rasul nanti kan, bila dah besar. So ini juga dikatakan sebagai persiapan. Persiapan Rasulullah untuk menghadapi, untuk mengedar risalah Allah nanti kan. Lepas tu nak juga menunjukkan bahawa Rasulullah ni memang maksum. Maksudnya memang hati Rasulullah dipelihara.
Okey, seterusnya Rasulullah pada zaman kanak-kanak. So setelah berlakunya peristiwa tadi, setelah berlakunya peristiwa belahan hati belahan dada tadi, Halimatus Sa'diah dia rasa cuak. Rasa macam takut pula jadi apa-apa kat anak orang ni kan. Lepas tu Halimatus Sa'diah pun pulangkan kepada ke pangkuan ibu Rasulullah, ibu kandung Rasulullah iaitu Aminah. So dipulangkan ke Aminah lebih kurang pada umur antara 5 ke 6 tahun tadilah. 5 ke 6 tahun tadi pulang bersama dengan Aminah, dan pada satu hari Aminah teringin sangat nak bawa nak pergi ziarah kubur suami dia kan. Maksudnya ayah kandung Rasulullah. So dalam perjalanan pulang, ketika balik daripada ziarah kubur suami tu, uh, Aminah tiba-tiba ditimpa satu penyakit, jatuh sakit. Pergi ni bersama dengan Rasulullah, waktu tu kanak-kanak lagi, dan bersama dengan seorang pembantunya lagi, beberapa orang pembantu lah yang pergi bersama-sama dalam pergi menziarah ni. Sebab dia bukan satu tempat yang dekat, diceritakan lebih kurang dalam daripada Mekah ke tempat tu lebih kurang 500 kilometer. Maksudnya kita boleh bayangkan masa tu mana ada Shinkansen ke, ada Densha ke apa benda kan. Maksudnya kat situ nak kata memang perjalanan nak pergi satu tempat ke satu tempat tu lagi susah kan. So nak kata bila dalam perjalanan pulang tu ditakdirkan Allah Aminah sakit dan meninggal di Abwa. Okey. Lepas tu bila Rasulullah berumur 6 tahun, Rasulullah berada di bawah jagaan datuknya iaitu Abdul Muttalib. Kan? Tapi tak lama juga, dalam masa 2 tahun saja sempat Rasulullah untuk dibesarkan bersama Abdul Muttalib kan. Dan ketika Rasulullah berumur 8 tahun, datuknya meninggal. So setelah meninggal tu, Rasulullah dijaga oleh siapa? Oleh bapa saudara dia lah, iaitu Abu Talib, yang mengambil nak kata apa? Seolah-olah mengambil tanggungjawab lah untuk menjaga Rasulullah sendiri kan. Dan diceritakan betapa sayangnya Abu Talib kepada Rasulullah ni, seolah-olah memang dianggap macam anak sendiri. Walaupun Abu Talib ada anak-anak sendiri, tapi kedatangan Rasulullah tu tidak dibeza-bezakan lah dengan anak sendiri kan. So kita tengok sikit beberapa pengajaran yang kita boleh ambil kat sini. Hikmah Rasulullah dibesarkan sebagai yatim piatu. So sebab tu juga ada di antara hadis yang kita kena memang disuruh untuk sangat menghormati anak yatim kan. Sebab Rasulullah sendiri anak yatim. Ditunjukkan kepada kita bahawa pribadi Rasulullah tu dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. So kenapa Allah takdirkan begitu? Maksudnya hikmah yang kita boleh belajar dari situ ialah supaya sejak awal lagi pergantungan Rasulullah ni kepada Allah. Maksudnya bila berlaku apa-apa, Rasulullah terus cari Allah. Tak cari istilah macam cari ayah atau ibu kan. Tapi nak kata, nak menunjukkan bahawa pergantungan Rasulullah tu, Allah nak ajar Rasulullah untuk terus bergantung kepada Allah. Bukan kepada peribadi-peribadi tertentu kan. Yang kedua, agar jiwa tidak cenderung kepada kemuliaan harta, pangkat atau kekayaan nenek moyang. Maksudnya nak kata, memang Rasulullah ni diajar untuk tidak, maksudnya memang dia pun dilahirkan dalam keadaan bukanlah tidak berharta, tapi dia bukan dalam keadaan yang maksudnya nak kata bukan nak membangga-banggakan keturunan. Maksudnya bukan dalam keadaan nenek moyang yang kaya ke dan sebagainya, supaya memang jiwa tu bersih. Maksudnya nak kata memang Allah nak ajar Rasulullah supaya tidak memandang harta sebagai impian ke sebagainya, tapi nak membersihkan jiwa Rasulullah lah dengan cara itu kan. Dan seterusnya, agar tidak siapa pun menaruh sangkaan buruk bahawa seruan Rasulullah ni dia adalah ilham daripada ibunya atau bapanya kan. Nak kata dari kecil ni memang Rasulullah ni memang ditarbiah direct dari Allah kan. Dia dapat pendidikan awal tu memang dari Allah kan. So itu di antara hikmah yang kita boleh tengoklah dekat situ. Okey, seterusnya sikit lagi. Pada ketika umur 12 tahun, Rasulullah ikut Abu Talib. Abu Talib ni kerja dia apa? Kerja dia berniaga. So, Abu Talib dia nak pergi berniaga di Syam, iaitu Syria sekarang.
uh, dia bawa Rasulullah untuk apa? Untuk bersama-sama dia lah pergi ke Syam ni. Lepas tu ketika ni Rasulullah baru umur 12 tahun. Okey. So dekat Syria ni, dekat Syam ni, nama tempat tu Busra. Bidak dia kan mereka berjumpa dengan seorang padri yang bernama Buhaira. So Buhaira ni dia bila dia seorang padri yang memang baca kitab lah. Masa tu kitab Injil lah. So dia memang sangat dekat dengan kitab Injil kan. Sebab kita tahu kitab Injil ni pun uh, okey, tak pastilah naik kapal ke tak. Boleh kat sini berlayar eh. Tak pasti, kena check balik. Ni main copy paste daripada ni lah. Okey. Uh, nak kata pergi berniaga dekat Syam tu, jumpa dengan di Busra ni, jumpa dengan seorang padri yang memang membaca kitab Injil. Lepas tu, apa yang padri ni kata? Padri ni dia macam nampak something fishy lah dengan Rasulullah, maksudnya dengan budak ni waktu tu umur 12 tahun. Padri ni jumpa dengan Abu Talib, padri ni tanya, ini anak kamu ke? Padri ni tanya, ini siapa? Lepas tu Abu Talib jawab apa? Abu Talib menjawab seolah-olah macam dia ni anak dia lah. Maksudnya, ini anakku. Lepas tu padri ni cakap, Buhairah cakap, engkau tipu sesungguhnya bapa kepada budak ini telah meninggal. Lepas tu baru Abu Talib cakap, betul. Dan ini sebenarnya anak saudara yang berada di bawah jagaanku. Nak kata ada tanda-tanda kenabian uh, yang memang telah diceritakan oleh Allah dalam kitab Injil. Maksudnya sebab tu tadi, padri ni, Buhairah ni, dia boleh dapat tahu. Dia nampak tanda-tanda kenabian. Dia kata kat situ, Khatam Al-Nubuwah. Yang tanda-tanda bahawa Rasulullah ni, dia memang penutup kenabian. Maksudnya memang Rasulullah, Nabi takhir. Lepas tu, apa yang Buhairah ni pesan dekat Abu Talib, Buhairah kata, bawalah Muhammad pulang ke Mekah dan berhati-hati dengan orang Yahudi. Maksudnya, lepas tu pun, Abu Talib pun balik ke Mekah semula. Okay. Lepas tu, Rasulullah di alam remaja. Rasulullah, waktu umur, kalau kita tengok tadi 12 tahun, dia dah mula ikut bapa saudara dia berniaga. Lepas tu diceritakan juga dalam sirah, Rasulullah dia menternak dan mengembala kambing dan dia ambil upah daripada penduduk Mekah untuk mengembala kambing ni kan. Maksudnya nak kata sejak dari awal, sejak umur kecil lagi, umur belasan tahun lagi, Rasulullah memang mencari pendapatan sendiri. Kan? Walaupun dalam keadaan Rasulullah mempunyai seorang bapa saudara, iaitu Abu Talib, yang menjaga dia dengan sangat baik, tapi nak kata dia tidak bermudah-mudahan, dia tak ambil kesempatan di atas kebaikan bapa saudaranya. Kalau kita tengok belasan, walaupun pada umur belasan tahun kan, maksudnya nak kata dekat situ, kena berdikari, kena belajar untuk berusaha sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Kan? Okey. Dekat situ kita tengok pengajaran dia kan. Maksudnya Rasulullah tak ambil kesempatan di atas kasih sayang bapa saudara dia. So dia berdikari. Dan Allah juga nak ajar bahawa harta yang terbaik ialah yang diperolehi dengan titik peluh sendiri. Maksudnya kalau dari sudut kekayaan tu, dia bukan kekayaan keturunan. Maksudnya bukan diwarisi ke apa ke kan. Tapi yang lebih penting adalah dengan titik peluh sendiri. Bukanlah dengan cara kita berpeluk tubuh dan orang bagi duit pada kita, tak. Itu tak bukanlah cara mendapat harta yang terbaik. Tapi Allah kata, cara untuk mendapat harta yang terbaik ialah dengan berusaha sendiri kan. Orang kata berdiri di kaki sendiri kan. Dan seterusnya, pengajaran yang kita boleh ambil ialah kenapa Rasulullah dari kecil lagi memang diberi rasa susah. Nak kata sebagai persiapan untuk menghadapi cabaran yang lebih berat. Maksudnya nak kata sebab Rasulullah ni memang jadi Rasul kan. Maksudnya kalau kita tengok lagi sirah-sirah yang selepas tu, macam mana Rasulullah menerima tentangan yang sangat hebat. Nak kata Rasulullah ni dia memang dah dipersiapkan dengan ciri-ciri yang diperlukan untuk kuat menghadapi situasi tersebut. Maksudnya dari kecil lagi mengembal kambing. Diceritakan di antara binatang paling degil ialah kambing kan. So kalau kita cakap degil tu, seseorang tu degil macam kambing. Sebab kambing tu di antara binatang yang paling degil lah dan paling susah untuk dijaga. So kalau kita tengok memang kebanyakan rasa memang Allah tarbiyah, Allah didik
memang dengan menjaga binatang macam tu. Untuk melatih diri rasa sabar dan sebagainya lah kan. Untuk kuat menahan cabaran. Okay. So itulah di antara hikmah kenapa Rasulullah memang hidupnya susah pada peringkat awal. Memang susah sampai ke akhirnya pun. Maksudnya nak kata sejak dari awal pun susah. Sebab walhal sebenarnya nak kata Rasulullah ni adalah uh, kekasih Allah. Boleh je Allah nak bagi Rasulullah hidup senang dan sebagainya. Tapi tak. Sebab Allah nak kita ambil pengajaran daripada situ. Macam mana kesusahan tu dia boleh membina peribadi seseorang. Untuk menjadi lebih kuat dan sebagainya kan. Okay. Okay, ada satu kisah nak cerita bahawa Rasulullah ni memang memiliki ciri-ciri kemanusiaan yang apa? Maksudnya seperti manusia biasa. Sebab memang Allah kata dalam Al-Quran kan, memang Allah nak turunkan Rasul tu dalam bentuk manusia. Allah tak nak turunkan dalam bentuk malaikat. Sebab apa? Tak adalah orang boleh bagi alasan. Bolehlah Rasul baiklah sebab dia bukan manusia, dia malaikat. Tak kan? Tapi memang Allah turunkan Rasul tu berbentuk manusia dan memang manusia. Dan memang memiliki ciri-ciri kemanusiaan. Okay, sebagai salah satu contoh, apa yang berlaku waktu zaman remaja Rasulullah, ada 2 kali Rasulullah terdetik pada hati dia teringin nak melepak dekat kota Mekah. Dia kata kat sini dalam buku ni, kata dia rasa nak merasa seperti pemuda lain. Lepas tu kan dia gembala kambing kan, so dia minta tolong kawan dia. Rasulullah minta tolong kawan untuk tolong jaga tukar shift lah. Jaga dia punya kambing sekejap kan, sebab dia nak pergi melepak dekat kota Mekah. So macam dia teringin nak rasa. Tapi in the end dalam perjalanan, uh, dia rasa penat sangat dan mengantuk. Lepas tu tertidur. So bila tertidur tu, tak dapatlah dia nak dengar apa yang dia nak dengar kan. So lepas tu dia pun balik dekat, jumpa balik kawan dia tadi. Kawan dia tanya, macam mana? Cik, macam mana kan? So macam Rasulullah pun ceritalah, dia tertidur, tak dengar apa pun. Lepas tu, dia pun Rasulullah minta tolong lagi sebab dia kata 2 kali kan. Lepas tu kali kedua pun sama. So macam bila balik tu okay, Rasulullah fed up lah. Macam Rasulullah malas dah lah. Nak pergi lah. So macam memang dah tak terdetik lagi di hati Rasulullah untuk buat perkara tu. So apa ibrah dari pengajaran kat sini nak kata Rasulullah tu dia memang perasaan tu sama dengan waktu ni zaman remaja kan. Sama dengan manusia lain. Tapi nak kata ada peliharaan Allah dekat situ. Dan memang Allah pelihara. Okay. So insyaAllah kita dah habis cover sampai sirah Rasulullah sampai ke tahap zaman remaja Rasulullah. Lepas ni boleh sambung lagi lah. Maksudnya untuk kuliah-kuliah seterusnya. So insyaAllah dibuka kepada sebarang persoalan lah kalau ada ataupun ada sesiapa nak share. Okay, Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsira kepada Kak Akmal. Jadi kita boleh buka kepada sesi soal jawab lah. Boleh type lah kan? Boleh type. Boleh type di ruang chat tu. Dan insyaAllah Kak Akmal boleh tolong jawabkan lah. InsyaAllah siapa ada soalan boleh bertanya. Betul, memang diceritakan agama Majusi ni waktu tu dia memang menyembah api. Agama Majusi ni dekat mana? Dekat Parsi lah. Maksudnya sebab tu kalau dicerita lah tapi tadi tak cerita. Waktu kelahiran Rasulullah berlaku beberapa perkara yang maksudnya yang ajaib lah. Salah satunya adalah terpadamnya api Majusi. Macam ada dalam nasyid tu kan. Maksudnya terpadam api Majusi tu memang kita dalam nasyid Raihan kata di antara bukti bahawa lahirnya seorang manusia yang sangat hebat waktu itu ialah terpadamnya api Majusi. Memang dikatakan kaum Majusi waktu itu adalah menyembah api lah, dia punya kepercayaan.
Amru bin Luhai pedagang. Ah, Yalah kalau ikutkan daripada kisah tadi, dia berdagang ke Syam dan akhirnya dia nampaklah orang sembah berhala tu dan dia balik. Tapi dia ni di antara orang yang dipercayai lah. Maksudnya dia sambadilah dalam masyarakat. Yang kata tadi ulama kan. Ulama juga. Founder juga ada ni. Okay. Apa dia? Amru bin Hai. Pada kabarkan kenabian tadi tu. Nasrani ke Yahudi? Nasrani. Nama dia Buhaira. Paderi Buhaira. Dia membaca kitab Injil. Dia sangat dekat dengan kitab Injil. So dia memang kajilah. Dan dalam kitab Injil memang diceritakan tentang macam mana akan lahir seorang Nabi. Maksudnya itu waktu kitab Injil yang memang betul-betul. Sebab kita tahu kan Allah memang turunkan 4 kitab yang kita kena percaya, beriman. Iaitu Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Musa. Zabur, Nabi apa? Zabur Nabi apa? Nabi Daud. Okey, pandai. Lagi apa tadi? Taurat, Zabur, Injil. Injil Nabi Isa, lepas tu Al-Quran. Okey. So bila dia turun dalam dalam kitab kitab ni ada syariat kan? Macam cakap tadi, syariat tu bila dah turun yang baru, yang sebelum dia tu terpadam. Maksudnya kena ikut yang baru. Diceritakan ada satu kisah ni, ini selit-selit sikit Waktu tu Saidina Umar dia ternampak kitab Taurat dan dia nak baca. Lepas tu Rasulullah marah. Rasulullah kata, sungguhnya kalau tak dengar Okey, sungguhnya kalau Nabi Musa ada pun pada waktu tu, maksudnya nak kata waktu zaman Rasulullah tu, sungguhnya Nabi Musa tu akan ikut aku. Maksudnya Rasulullah dah cakap kan, akan ikut Rasulullah. So memang Rasulullah agak marah, bukanlah marah, nak kata tak perlu dah baca kitab-kitab lain sebab dah ada Al-Quran yang dah apa memadam syariat-syariat sebelum tu. Okey. So nak kata lepas tu apa kitab Injil tu memang ada, memang turun, tapi dia tak sama dengan kitab Injil yang ada sekarang. Bible kan dia kata sekarang kan. Sebab benda tu dah diolah mengikut cita rasa manusia. Ada Old Testament lah, ada New Testament. Tapi nak kata kitab yang kita beriman tu memang ya Allah adalah 4 kitab tu. Tapi kena make sure 4 kitab yang asal lah. Yang tidak diolah dengan manusia. Tak dicampur tangan manusia. Okey. Ada soalan lain tadi tak? Buhaira dah tahu pesakit Nabi Rasulullah tapi dia tak mengikut. Yang tu tak pasti. Sebab dia tidak diceritakan secara lanjut kisah Buhaira. Tak diceritakan secara lanjut kisah Buhaira ni dalam ni lah. Tapi nak kata siapa yang mengikut memang sebabkan turun Nabi Isa kan. So ada je penganut Kristian sebelum kelahiran Rasulullah, dia memang betul-betul berpegang dengan ajaran Injil tu. Maksudnya tak ada penyelewengan lah. Contoh yang kita selalu dengar, Raja Najasyi. Famous tak? Dengar kan? Raja Najasyi kan? Diceritakan Raja Najasyi ni, dia memang berpegang dengan kitab Injil yang asal. Maksudnya kepercayaan dia tu adalah kepercayaan Kristian yang asal. Tapi akhirnya bila datang para sahabat Rasulullah yang kita tahu hijrah pertama tu kan. Maksudnya untuk mendapat perlindungan daripada Raja Najasyi. Yang orang duk kata perlindungan daripada orang bukan Islam dan sebagainya.
Walhal Raja Najasyi itu dia berpegang kepada ajaran Kristian yang asal, dan akhirnya bila dia dengar daripada mulut para sahabat sendiri, iaitu waktu tu adalah Ja'far bin Abi Talib kan, yang menjadi utusan Allah, utusan Rasulullah untuk ke tempat dia. Bila dia dengar pasal Islam, dia terus, oh sebenarnya apa yang kau percaya ni sama dengan apa yang aku telah percayai dulu. Maksudnya dia memang percaya Allah tu satu. Itu je. Dan bila dia baca Injil, dia memang tahu akan turun Rasul terakhir. So dia terus beriman. Walaupun Raja Najasyi ni tak pernah jumpa Rasulullah, tapi diceritakan waktu kematian dia, Rasulullah solat gaib untuk dia. Maksudnya nak kata, salah lah kalau orang kata Raja Najasyi itu adalah bukan Islam. Maksudnya tak valid lah nak kata, nak keluar hukum kata kita boleh minta perlindungan dengan bukan Islam. So itu adalah di antara perkara-perkara yang orang tersalah faham lah. Maksudnya nak kata, tapi akhirnya lepas tu Raja Najasyi ni masuk Islam. Dan dia memang, maksudnya dari sudut akhlak dia baik dan sebagainya lah. Maksudnya dia baik tu bukan sebab dia bukan Islam, tapi sebab dia memang berpegang dengan ajaran apa yang disampaikan oleh Nabi. Okey, ada soalan lagi? Soalan yang mana satu eh? Ya, Akan dengar ke? sekejap. Ni naik atas sikit. Oh, soalan. Ada soalan? Tak apa lah. Kiranya pasti Al-Syams adalah Iran inilah sekarang ke? Okey, kalau kita tengok Syams tu adalah Syria sekarang. Parsi tu adalah Iran. Kalau kita tengok dalam peta tu kan, Parsi tu macam besar. Mungkin lah, tak tahu lah. Tapi Iran tu adalah di antara yang yang ni lah. Dalam dalam kawasan Parsi tu lah. Kalau Syam dikatakan Syria sekarang. Syria yang berada sekarang. Hmm. Sebab tu Iran ni dia jadi macam mana ya? Uh, dipengaruhi kuat dengan apa? Syiah lah, ajaran Syiah yang Syiah tu isu lain lah. Maksudnya ajaran Islam yang dah terseleweng kan. Sebab dia terpengaruh dengan dia punya tamadun lama tu, iaitu Parsi tu. So tu di antara ni lah. Di antara sebab apa yang menyumbang kepada penyelewengan tersebut. So zaman sekarang ada lagi ahli kitab. Okey. Tu ada orang jawab. Okey. Syam adalah Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Okey. See. Ahli kitab tu Allah Alam tak tahu ada atau tak, tapi memang dikatakan sepatutnya kalau dalam syariat memang boleh berkahwin dengan ahli kitab, tapi kena make sure ahli kitab tu berpegang dengan kitab-kitab yang asal lah, maksudnya Injil ke kitab apa pun kan. Kalau Yahudi dulu Taurat kan, maksudnya kena berpegang dengan kitab asal. Ada ke tak sekarang tu Allah Alam, tak pasti. Okey, ada apa lagi kan? Okey. Boleh berkahwin dengan ahli kitab. Tapi kena make sure lah kitab yang betul. Yang kitab asal tu. Rasa macam dah tak ada. Okey. Tak ada lagi soalan eh? Kalau tak ada, insyaAllah nak tutup sikit. Bagi penutup sikit. So, insyaAllah, walaupun apa yang kita belajar ni tidaklah begitu mendalam, begitu detail. Tapi nak kata, insyaAllah cubalah. Lepas ni cuba untuk, kalau nak detail, cuba baca balik. Salah satu daripada kitab sirah yang dicadangkan, yang maksudnya yang kitab sirah yang, sebab kalau kita baca kitab fiqh sirah, contoh macam kalau ni fiqh, maksudnya kalau kita baca kitab yang fiqh tu dia memang ada cerita pengajaran.
Tapi kalau nak baca kitab sirah yang memang cerita detail, yang paling famous ialah The Seal Nectar. Kalau bahasa Inggeris dia The Seal Nectar, bahasa Melayu dia Sirah Nabawiyah. Kalau bahasa Indon, ini bahasa Indon. Inilah Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. So ni di antara kitab yang disuggest lah. Kitab sirah yang terperinci. Ya, Rahim Maktum, betul-betul. Rahim Maktum bahasa Arab dia. Bahasa Inggeris dia The Seal Nectar dan bahasa Melayu dia Sirah Nabawiyah. Kalau baca yang bahasa Melayu punya dia memang sangat tebal. Kulit dia warna pink. Tapi akak baca bahasa Indo dia. Indo ni nipis sikit. Okey. Rahim Maktum, betul-betul. Terima kasih ingatkan. So itu di antara kitab sirah yang disarankanlah untuk dibaca kalau kita tak tahu detail. Tapi kalau yang kita bentangkan ni dalam kuliah online ni, dia lebih kepada kita baca sikit-sikit walaupun tak detail, tapi kita tengok apa pengajaran kita boleh ambil daripada situ. Okay. So insyaAllah lepas ni harapnya kita punya kecintaan kepada Rasulullah dan kita punya rasa nak belajar lagi tentang sirah tu harap-harapnya bertambah lah. Maksudnya kita baca, kalau kita baca buku sirah tu, biar baca tu memang sebab baca sebab nak diamalkan. Sebab kalau kali ni kita baca bukan sebab nak exam kan, maksudnya tak masuk exam. Tapi insyaAllah kita cubalah untuk amalkan apa yang kita dapat pelajari. So sebagai penutup insyaAllah nak share satu hadis lah. Hadis yang mana katakan manusia ni dia terbahagi kepada 3 kelompok. Yang analogi antara manusia dengan dakwah ni, dia terbahagi pada 3 kelompok tanah, 3 jenis tanah. Mungkin dah pernah dengar apa sebelum ni kan. Yang pertama, dia ada satu jenis tanah ni, tanah yang subur. Bila diturunkan hujan kat atas dia, hujan ni kita dianalogikan sebagai seolah-olah dakwah lah. Kan? Peringatan dan sebagainya kan. So bila diturunkan hujan kat atasnya, dia menumbuhkan pokok yang subur. Dan pokok yang subur tu bermanfaat kepada orang lain. Mungkin dia menghasilkan buah yang manis, ataupun mungkin dia boleh menjadi teduhan orang dan sebagainya kan. Maksudnya dia bermanfaat. Ilmu yang diterima tu ada manfaat dia kan, boleh nampak. Ataupun ada jenis manusia, dia macam tanah kedua. Tanah kedua ni dia macam tanah liat. Kalau kita tengok lopak air kan, tanah dia tu jenis yang tak serap air, tapi dia bertakung. Dia menakungkan air. So orang yang macam ni bila dia terima ilmu, untuk diri dia sendiri dia tak guna, tapi dia boleh, bila disampaikan, orang lain jadi lebih baik daripada dia. Maksudnya orang lain yang amalkan. Kalau kita tengok air yang bertakung tadi tu, walaupun dia tak serap, tapi mungkin dia burung boleh mandi banda kat lecak tu dan sebagainya kan. Maksudnya air tu boleh digunakan balik. Ataupun boleh jadi ada satu lagi jenis, golongan yang ketiga, dia seolah-olah macam pasir. Bila masuk air dekat dia, dan memang dia serap air tu tapi tak ke mana. Maksudnya tidak menghasilkan manfaat. Jarang kita nampak ada pokok boleh tumbuh dekat pasir kan. So nak kata dekat situ, itulah perumpamaan manusia dengan peringatan ataupun ilmu. InsyaAllah kita cuba untuk jadi manusia yang pertama tadi, yang macam tanah yang subur tadi kan. Bila bertambah ilmu ke dalam diri kita, ada manfaat dia yang orang lain boleh rasa. Maksudnya mungkin dari sudut perubahan kita, dari sudut pemahaman kita dan sebagainya insyaAllah kan. Okay, so insyaAllah itulah penutup untuk kuliah hari ini. Minta maaf kalau ada salah silap dan sebagainya. Yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang buruk tu dari kelemahan diri sendiri insyaAllah. Okay, serahkan pada pengurusi majlis balik. Okay, Alhamdulillah. Jazakillah khairan kathira kepada Kak Akmal kerana kita berpeluang untuk berkongsi ilmu pada pagi ini untuk kuliah online akhwat yang siri pertama, iaitu Mukadimah dan Kelahiran hingga remaja Rasulullah SAW. Okay, untuk saya sendiri, saya rasa sangat beruntung lah, rasa sangat best kerana kita dapat refresh balik kan. Bukannya kita tak tahu, mungkin ada lah yang tak tahu mana-mana part, tapi kebanyakannya kita refresh balik
tentang sirah Rasulullah SAW kan. Di mana orang cakap memang kita tak boleh berhentilah belajar sirah ni. Dan macam yang Kak Akmal cakap tadi, kenapa kita perlu belajar sirah ni? Supaya kita dapat memahami peribadi Rasulullah, supaya kita ni manusia dapat tiru dan dapat ikut Rasulullah as a role model kita lah, as a qudwah hasanah kita. Dan sekaligus dapat bantu kita faham dan hadam isi Al-Quran tu, sebab akhlak Rasulullah tu adalah Al-Quran. Okay, jadi insyaAllah jugalah harap-harap dah tak ada soalan. Dan sebelum kita tutup majlis, kita nak beri laluan sikit untuk admin untuk buat survey untuk kuliah next. So, okay, boleh